Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kafa akliyah. Semua sahabat yang hadir pada malam ni, jangan lupa markidi, tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Moga apa yang disampaikan pada malam ni menjadi manfaat kepada orang yang beriman. Pada hari akhirat nanti ada kalangan manusia yang bertemu dengan Allah, melihat dia telah melakukan ibadah haji 10 kali. Salat tahajudnya begitu banyak, ribuan rakaat, padahal dia tidak melakukan sedikit saja. Rupa-rupanya bila diperlihatkan, dipertunturkan kepadanya, itu adalah hasil daripada Datuk Abdullah yang bahagia, Aziz Daniel. Rupanya itu adalah hasil daripada usaha kita. Farid Misbah Al-Wasahlan, hasil daripada usaha kita mengajak orang kepada kebaikan. Kita tak mampu melakukannya, maka segala catatan amalan orang itu dimasukkan dalam akaun akhirat kita juga. Haji Hafizah, Rohana Saad, Al-Wasahlan semua, terima kasih. Jangan lupa share teman-teman kita yang lain. Tak kena bayaran apa pun. Tolong share dengan teman-teman kita bermajid, Salisa Matsah. Kerana setiap klik yang kita lakukan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, bila dia melakukannya, maka bagi kita pahala amalan orang itu lakukan tak kurang sedikit pun untuk bahagiannya. Terima kasih terima kasih Rahiza Aisyah. Ramai muka-muka baru pada malam ni. Ajar Kamisa. Tajuk yang saya nak bawakan adalah sama seperti tajuk sebelumnya, adalah berkaitan dengan agar Ramadan ini menjadi satu Ramadan terbaik buat kita. Mindset kita untuk menghadapi Ramadan. Masih daripada buku yang istimewa ni yang bertajuk Encyclopedia Amalan Setahun, yang para tamu sekalian boleh dapatkan daripada Zahzan Travel ataupun order terus daripada www.telagabiru.com.my. Boleh order direct online. Kami hantar ke rumah Nuzarina Yusof. Milikilah buku ni buat investment untuk mendekatkan diri kepada Allah, berpandukan kepada Quran dan juga hadis. Bicaranya Azlan Baharun, semuanya daripada Quran, daripada hadis. Salihah Bakar, ahlan sahlan. Puan Kamisa dari jauh, terima kasih share kepada teman-teman, kepada ahli keluarga yang lain di Singapura dan sebagainya. Sudin Saleh, barakallahu fikum. Nana Ros, jangan lupa tolong klik share button kepada teman-teman kita yang lain dekat Facebook masing-masing, kat WhatsApp group masing-masing, kat Insta dan sebagainya. Haji Hafizah, Baik, kita sambung muka surat 225. Berkenaan dengan mindset para salafus salih untuk menghadapi Ramadan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid daraini, berkata Ibn Rajab Al-Hambali, dan kitab ini yang julung kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, alhamdulillah, Haji Suhaili Muasfani, Cija, ahlan sahlan. Jadi berkata pengarang kitab hadis ini, yang sangat penting untuk kita baca supaya kita tak terlepas musim-musim keberkatan yang dijanjikan dalam pedoman hadis-hadis Nabi SAW. Berkata pengarang, Rahimi Muhammad Fadil, berkata pengarang Azalia Zainal, moga Allah mencucur rahmat yang banyak ke atas pengarang ini, kerana manfaat ilmu yang telah dibekalkan kepada kita ditulis ini jadi panduan kepada kaum mukminin. Kita mudah-mudahan dapat manfaat daripada tulisan ini. Bagaimana hendak dibandingkan keadaan orang yang rugi dengan orang golongan yang menjadikan sepanjang tahunnya Ramadan. Orang yang hanya datang Ramadan, usah payah merasakan ia sebagai beban, macam kita dah cerita semalam kan. Berbanding dengan orang yang menjadikan sepanjang hidupnya Ramadan, sepanjang tahunnya Ramadan. Ustaz Nurulis, Siti Zahra, Cik Nik, ahlan sahlan. Mazinda Lina, ahlan sahlan. Bagaimana kita nak bezakan antara orang yang hanya menjadikan Ramadan itu sebulan, bahkan tambahan pula dia merasakan itu sebagai beban, nak dibandingkan dengan mereka yang menjadikan sepanjang hidupnya adalah Ramadan. Terima kasih Salihah Abdul Aziz. Semoga selagi telah melakukan satu jariah ilmu dengan manjangkan kepada orang lain. Ida Sofi, Rohana Maila, terima kasih semua. Jangan lupa share teman-teman kita yang lain. Semudah share saja, tak susah pun, tak kena duit pun. Baik. Seorang salafus saleh menjual hamba perempuan. Ketika hampir masuki Ramadan, dia melihat majikan barunya bersiap sedia untuk menyambutnya. Mereka menyediakan makanan dan lain-lain. Lantas dia bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab, kami bersedia untuk menghadapi Ramadan. Hamba saya itu bertanya lagi, kamu hanya berpuasa pada bulan Ramadan?
ketika aku bersama dengan tuanku yang terdahulu, sepanjang masa adalah Ramadan buat mereka. Kalau begitu, juallah aku kembali kepada mereka. Ni mindset para salafus salih. Sopi Alam, Siti Ramlah, Dalini Haryati, Ahlan Sahlan. Jangan lupa share teman kita yang lain. Kasha Darus, Ahlan Sahlan. Jadi hamba saya pun pada masa itu merasa pelik bila melihat majikan yang barunya sibuk membuat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Macam kita lah umpamanya. Dekat Ramadan pergi shopping, beli barang, kedai, pasar raya semua penuh. Daging habis, ayam naik harga. Kenapa? Kerana semua orang bersedia untuk menghadapi Ramadan. Bagus lah tu. Terima kasih Puan Kamisa. Ya. Jadi yang sebenarnya dimaksudkan di sini, para salafus salih mereka bukan sahaja menjadikan Ramadan itu fokus dalam ibadah. Sepanjang masa lah Ramadan bagi mereka. Ya, itu sebab kata-kata para hukama, man kana ya'budu ramadana fa inna ramadana kad fat. Wa man kana ya'budu rabba ramadana fa inna rabba ramadana hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan pergi. Tapi siapa yang menyembah Tuhan kepada Ramadan, dia itu kekal abadi. Syikal Johan, ahlan sahlan. Ya, Suzy Daniel, barakallahu fikum. Jadi dalam kisah yang dikemukakan oleh ulama hadis yang terkemuka ni, Ibn Rajab Al-Hambali mengabarkan kepada kita, walaupun orang itu hanyalah kedudukannya sebagai hamba sahaja, tetapi mindset dia, dia berkata kepada majikannya yang baru, mengapa kamu buat persiapan begitu bersungguh-sungguh giat menghadapi Ramadan ini, sedangkan tuan aku yang dahulu sepanjang hidupnya adalah Ramadan, sepanjang hidupnya dia mentaati perintah Allah, sepanjang hidupnya dia melakukan amal saleh. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Al-Hasan bin Salih pula menjual hamba perempuan tersebut. Tak kala pertengahan malam menjelma, dia bangun dan menyeru kepada majikan barunya, wahai ahli rumah, salat, salat. Maka seisi keluarga itu dikejutkan dengan suaranya. Mereka bertanya, dah masuk subuh ke? Kat Tun Hills, Ella Ulfa, ahlan sahlan. Lama tak nampak lah. Siti Jarona Irfan, ahlan sahlan. Jadi bila hamba saya ni bertanya kepada mengejut kaum keluarga tersebut, bangunlah, bangun. Maka kaum keluarga itu menyahut mengatakan, dah subuh ke? Maka hamba saya yang bertakwa, yang salihah itu menjawab, adakah kamu hanya menunaikan salat fardu sahaja? Mana ibadah sunatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, pada sebahagian malam bangkitlah untuk mengerjakan ibadah nafil, ibadah sunat tambahan, kerana Allah akan bangunkan kamu di tempat yang mulia. Kata guru-guru kami ketika belajar dahulu, andai kita dalam hidup ni selalu kebuntuan, selalu keputusan, wang, belum ada jodoh lagi, rajin-rajinlah bangun malam. Mohonlah kepada Allah SWT. Allah yang buka hati Mr. Right ataupun Mrs. Right untuk menjadi pasangan hidup kita, tuan-tuan. Daripada kita mencari dan menjual diri kita dengan harga yang murah, mencari pada tempat yang tidak pasti sehingga dia permainkan orang macam orang perempuan tu, tak mau. Mintalah kepada Allah SWT yang buka pintu hati lelaki-lelaki yang baik kita, tayyibin, tayyibun ini, supaya menjadi pasangan hidup kita. Allah lah yang buka pintu hati. Ya, jadi tuan-tuan ni mulia sekalian, mereka menjadikan waktu malam itu untuk qiyam, bukan saja dalam bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidup mereka. Macam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan anak lelaki Sayyidina Umar yang paling mirip dengan keadaannya, ketakwaannya, keilmuannya. Ini namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini beliau pernah bermimpi melihat dibawa dua orang lelaki pergi ke tempat namanya neraka. Kemudian dibawa dua lelaki tegap itu pergi pula ke syurga. Berpeluh-peluh bangun dia, terkejut dia melihat pengalaman yang mengerikan, menakutkan dalam mimpinya itu. Lantas dia bertanya kepada kakaknya yang merupakan isteri Nabi, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, kakak tanyalah kepada Rasulullah, mimpi adinda malam tadi, iaitu melihat dua orang lelaki yang tegap bawa adinda pergi ke neraka, kemudian bawa pula adinda pergi ke syurga. Apakah petandanya itu? Maka apabila kakak yang mulia ini bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah pun beritahu kepada Hafsah, katakan kepada adikmu merupakan seorang yang bertakwa, kalaulah dia bangun qiyamul lail. Ya, Azin Zainul MA, adik kamu merupakan seorang yang salih andai dia bangun qiyamul lail. Mendengar kata kakaknya itu pesan daripada Rasulullah,
Mulai hari itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail puluhan tahun sampai beliau wafat. Radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, itu sebab para salafus salih mengatakan, kalau tidak kerana malam kami tidak mahu hidup di dunia ini. Kerana waktu malam lah waktu paling dekat dengan Allah, munajat kepadanya. Dan Allah menggambarkan dirinya, zatnya yang agung itu turun ke langit dunia untuk mendengar permintaan kita. Alangkah banyaknya permintaan kita pada ini, tuan-tuan. Daripada perkara yang sekecil-kecilnya sampai perkara besar, tuan-tuan. Setiap hari kita terdedah kepada perkara bahaya. Makanan yang kita makan, anak yang kita hantar ke universiti, kan? Pasangan hidup, perniagaan yang kita lakukan, mungkin risiko untuk ditipu orang, macam-macam benda dalam hidup ni, tuan-tuan. Kalau tidak kerana hidayah dan juga kehendak daripada Allah Taala, maka setentulah kehidupan kita menjadi haru biru. Itu sebab antara doa yang paling penting untuk kita bacakan, tuan-tuan, Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslihi sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ila Ulfa. Amin rabbal alamin. Haji Hamidah. Allahumma rahmataka arju. Ikut saya baca. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Sekali lagi. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Apakah maksudnya? Ya Allah, rahmatmu lah yang ku dambakan. Janganlah biarkan diriku mentadbir urusanku, kerana aku memang tidak bijak mentadbir urusan ini. Jangan biarkan aku sedetik pun aku mentadbir urusanku sendiri tanpa bimbingan daripada-Mu, wahai Tuhan. Dan perbaikilah kehidupanku keseluruhannya sekali. Kan banyak keputusan yang kita buat dalam hidup, lepas tu kita pun menepuk kepala fikir, kenapalah bodoh sangat aku buat keputusan begini. Kadang-kadang berlaku gitu kan, tuan-tuan. Selalu, bukan kadang-kadang. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak pandai mentadbir urusan kita. Kita perlu bimbingan dan juga panduan, pedoman, ilham daripada Allah SWT. Bila kau waktu nak minta ilham ni, tuan-tuan? Waktu malam lah, waktu tahajud. Doa. Bila kita baca surah Yusuf, Nabi Yaqub itu bila mengetahui anak-anaknya telah pun menganiaya adik mereka Yusuf, mendajalkannya, menolaknya turun pergi buta itu, lantas dia ketahui kemudian sekali. Maka bila anak-anak tu merayu kepadanya, wahai ayah, mintalah ampun pada Allah atas kesilapan kami. Maka jawapan ayah itu, sa'astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon kepada Allah keampunan untuk kamu. Kenapa tak minta waktu itu terus? Jawapannya, kata Imam Qurtubi sebagai contoh dan tafsirnya, bahawa ayah yang mulia itu, Nabi Allah yang mulia itu, Nabi Yaqub itu mencari waktu tahajud, waktu malam untuk berdoa kepada Allah. Kerana waktu itu akrab ilal ijabah, lebih dekat dengan permohonan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Azali hai lila dailila al-wasalan. Ya, Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Haji Hamidah. Ya, minta pedoman daripada Allah. Ya, Ustaz Yuliza, barakallahu fikum. Ya, Cikgu Rohaya, terima kasih ya. Jadi inilah dia Ramadan mereka, mindset mereka. Betulkan mindset kita balik semula bahawa bukan Ramadan sahaja bulan untuk fokus ibadah. Sebenarnya sebelum Ramadan dan mula daripada detik-detik dalam bulan Syaban lagi kita telah menyenaraikan, buat listing apa perkara yang patut kita lakukan, yang telah kita bincangkan sebelum ini. Bertaubat sebagai contohnya, pertingkatkan baca Quran, kerana sebahagian daripada salafus salih mula agenda baca Quran daripada bulan Syaban lagi. Puasa yang belum selesaikan, kalau kita ada qada hutang, tunaikan. Bahkan telah kita bincangkan semalam keharusan untuk kita mengqada pada hari-hari akhir di bulan Syaban, sekalipun waktu itu dilarang kerana kita berada pada detik-detik kecemasan, last minute. Kita jenis orang last minute kan, ataupun ada penyakit berlaku tak dapat nak qada sepanjang 11 bulan lalu, maka ambillah peluang hari-hari akhir ni, akhir-akhir daripada Syaban pun masih boleh melakukan ibadah puasa qada tersebut, hutang dengan Allah SWT. Terima kasih Ustaz Nulis. Nampaknya doa yang saya sampaikan tadi telah dipublishkan. Terima kasih Ustaz Nulis yang begitu prihatin, sentiasa mengajar kita dan juga menulis untuk kita doa-doa. Baik. Kemudian wanita itu, hamba saya itu pergi bertemu dengan Al-Hasan dan berkata, Tuan, kau telah menjual aku kepada kaum yang kurang baik. Mereka hanya menunaikan salat fardu saja. Aku ingin kembali kepadamu. Tengok. Ya, Aisyah. Sujinil, barakallahu fikum. Jadi hamba saya perempuan itu melihat gerangan kalangan majikan yang baru itu, keluarga hanya bangun sembahyang subuh saja.
tak sembahyang tahajud, maka dia rasa tak enak duduk dengan mereka. Bayangkan kalau hamba ni ada lagi pada zaman sekarang. Lagi dia terkejut besar. Melihat bukan saja tuan itu sembahyang subuh, tak bangun tahajud. Sembahyang subuh pun subuh kerbau. Apa panggil subuh apa? Subuh gajah. Subuh pun pukul 7. Ya Allah Rabbi, Masya Allah, lagilah memalukan tuan-tuan. Kita yang dah sampai usia 40 tahun ni kena ingat tau. Allah menyebut specifically perkataan 40. Nanti kita rujuk pada ayat-ayat surah Al-Ahqaf ini tuan-tuan ni. Jadi ada peluang nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Wa balagha 40 sanatan, sampai umur 40 tahun. Ada penekanan umur 40 tahun, kita kena jaga bab ini. Baik. Lalu dia pergi bertemu Al-Hasan, berkata, kamu telah menjual aku kepada kaum yang kurang baik. Mereka hanya menegakkan salat fardu saja. Kembalikan aku kepadamu. Sebagian salafus salih berkata, berpuasalah kamu di dunia dan jadikan waktu berbuka selepas mati. Allahu Akbar. Para salafus salih. Dan masih ada lagi di kalangan kita orang yang baik, orang yang salih ini berkata, saya kat dunia ni ustaz, memang tak ada berehat. Tak ada masa nak berehat. Bila tuan akan berehat? Mungkin masa saya masuk kubur, besok saya berehat lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok mindset orang-orang bertakwa. Semua kerja merupakan ibadah, keseronokan. Ada kalangan mereka ni kena COVID pun tak ada simptom, kerana sibuk sangat bekerja, menyampaikan dakwah, mengingatkan orang, menasihat orang, beri pedoman pada orang, sampai dia tak tahu dia kena COVID. Ya tuan-tuan, ada sahabat-sahabat yang salih, yang salihah saya kenal, mengatakan COVID berlalu hidupnya, dia pun tak tahu bahawa dia kena COVID. Ya, dah seminggu kena, bawa perasaan kenapa lain macam rasa, tapi badan tak hilang, tak ada simptom lain, kerana hidupnya sentiasa untuk Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah, Masya Allah. Ya, alangkah nikmatnya hidup ni bila kita berdagang kepada Allah, kita berniaga untuk Allah, kita bekerja kerana Allah, daripada Allah, kepada Allah, untuk Allah. Baik. Sebagian para salafus salih berkata, berpuasalah kamu di dunia dan jadikan waktu buka kamu nanti ketika mati. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dunia ini keseluruhannya bulan berpuasa bagi orang bertakwa. Mereka menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Apabila ajal mereka tiba, maka berakhirlah bulan puasa mereka dan mulalah hari raya mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ada tak kata-kata lebih hebat daripada kata-kata ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Ada tak kata-kata lebih hebat daripada kata-kata ni? Ya, saya baca ni sekali. Dunia ini keseluruhannya bulan puasa bagi mereka. Mereka menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan. Apabila ajal mereka tiba, maka berakhirlah bulan Ramadan mereka dan memulalah hari raya mereka. Subhanallah, ya, Rasulullah lidah. Masya Allah. Macam mana dapat doa tadi? Doa tadi ada di atas, telah pun dia publish oleh Ustazah Nurlis. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik. Sesiapa yang berpuasa dan menahan diri daripada nafsunya, mereka akan buka dan buat demikian sampai kematian nanti. Siapa yang melakukan perkara yang diharamkan sebelum mati, dia akan dibalas dan dihalang buat demikian di akhirat. Sebab itu Allah firman dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-20, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Ayat inilah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kekayaan Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya ini, hatinya tak pernah pun luput daripada akhirat. Abdurrahman bin Auf ni merupakan sahabat yang paling kaya. Saya pernah buat kiraan terhadap harta yang beliau tinggalkan, ditulis oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau tajuk At-Taratib Al-Idariyah. Menceritakan tentang perindustrian dan juga perkembangan kehidupan pada zaman Nabi dan para sahabat. Ni Abdurrahman bin Auf yang saya ceritakan tuan-tuan. Beliau meninggalkan nilai harta yang kalau kita kira pada ini lebih daripada 100 juta kita tuan-tuan. Pada zaman dulu, 1400 tahun lalu, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni telah membagi kepada semua para sahabat ilaun. Dengan Osman bin Affan yang kaya raya pun dia perginya ilaun. Semua sahabat Nabi, isi Nabi dia pergi ilaun oleh Abdurrahman bin Auf. Ini hebatnya Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan. Kalaulah ada orang kaya seperti ini yang dapat memberi kepada para ustaz, sehingga menyebabkan para ustaz tak adalah keperluan untuk mencari kehidupan, alangkah hebatnya tuan-tuan. Maka Abdurrahman bin Auf ini walaupun terlalu kaya, beliau berpuasa
Macam kita gambarkan puasa Syaban, puasa sunat 3 hari sebulan. Satu hari beliau berpuasa, maka dia hantarlah makanan untuknya berbuka. Ketika itu dia sampai pada ayat ke-20 surah Al-Kahf ini. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Adakah kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia, maka kamu tidak akan mendapatkannya lagi di akhirat. Bila beliau baca ayat ini, beliau nangis sampai basah janggutnya. Makanan yang dihantar pun tak lalu nak dimakan, walaupun dia berpuasa pada hari itu, tak berbuka dia. Kerana beliau berkata, ayat ini mengingatkan aku kepada ramai sahabat Nabi yang telah pun terkorban sebelum aku, dan mereka jauh lebih baik daripada aku. Seperti contohnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni asalnya keluarga kaya, tapi once bila dia masuk Islam, ibunya menafikan segala pemberian untuknya, maka jatuhlah dia miskin. Ketika berlaku perang Uhud di Madinah, beliau turut serta dan beliau terkorban. Nabi SAW nak mengkebumikannya, menutupnya dengan kain, ditutup kepala kakinya terdedah. Ditutup kaki kepalanya terdedah. Akhirnya Nabi telah pun menyuruh para sahabat supaya menutup bahagian mukanya dan kaki tutup dengan daun-daun kering. Seorang yang kaya raya, tapi bila dia masuk Islam, dia telah menjadi miskin, jatuh miskin. Kata Abdul Rahman, dia jauh lebih baik daripada aku. Dia mati dalam keadaan tak merasa apa-apa kesenangan, sehingga nak kebumikan dia pun kainnya pun tak cukup. Aku ini telah Allah beri kesenangan banyak kepada aku. Aku takut kesenangan yang diberikan di dunia ini mengakibatkan di akhirat esok tiada bahagian untukku lagi. Padahal bukan begitu maksud ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang orang kafir. Tetapi para sahabat punya interaksi terhadap ayat Quran itu, kualiti yang ada pada kefahaman mereka dan amalan mereka, kesedaran mereka, menyebabkan mereka merasakan ayat ini kena untuk mereka sendiri. Maka Abdul Rahman tidak jadi buka pada hari itu, tak dapat nak buka, tak lalu nak makan. Membaca ayat ini dan terbayangkan bahawa Allah telah menempelak mereka bahawa di dunia engkau merasa macam jaga kesenangan, di akhirat tiada lagi bahagian untukmu. Padahal ayat ini bukan turun untuknya. Rasulullah Khamis, ayat ini turun untuk orang kafir. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik. Sabda Nabi, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum arak di dunia, maka dia tidak akan dapat minumnya di akhirat. Ya tuan-tuan, orang yang degil dan meninggalkan perintah Allah SWT, larangan minum arak, dia minum di dunia, maka di akhirat besok dia kena balun dalam neraka Allah SWT. Dan dia tidak akan dapat minum arak yang sangat suci dan enak di akhirat. Farida Anwar baca, Haji Hafizah, barakallahu fikum. Tolong sampaikan kepada teman kita lain yang lupa video ini, sampai ke mereka. Izam Ma'mur. Begitu juga Nabi bersabda, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya lagi di akhirat. Dia tidak akan dapat memakai pakaian yang indah di akhirat. Ini maknanya hukuman. Kita pada ini janganlah melanggar perintah Allah. Allah tak bagi pakai kain sutra bagi lelaki, janganlah pakai. Walaupun semua orang pakai. Jangan jadi macam lalang lah tuan-tuan. La takunu ima'atan taqulun an ahsanan nasu ahsana wa in asa'u asa'na wa la walakin bati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u. Dalam hidup ni jangan ikut orang. Ada orang suka mengikut orang semua pakai. Kalau tak pakai, malulah. Engkau malu pada manusia, engkau tak malu pada Allah Ta'ala yang beri pada engkau mata, beri pada engkau kulit, boleh memegang, beri pada engkau kehidupan, kesihatan. Apa nak dibandingkan dengan manusia itu? Bukan orang peduli pun kau pakai sambil sutera ke, baju sutera ke, tak ada siapa pun tahu. Engkau saja yang rasa dirimu ketinggalan kerana mengikut hawa nafsu manusia. Nak buat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Baik, ini merupakan hal peringatan kepada kita bahawa orang yang sibuk di dunia ni mengejar hawa nafsunya, ke akhirat itu tiada bahagian untuknya. Di dunia dia tidak mengeringkan tekaknya dengan sebab puasa, tidak mahu puasa, maka di akhirat besok akan dibagi minum air daripada neraka yang menggelegak. Hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, "Law ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamanna ummati an yakuna Ramadan as-sana kullaha." Dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, kalaulah semua orang mengetahui kelebihan Ramadan, maka mereka pasti mengharapkan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Masya-Allah. Nabi SAW telah menyampaikan berita gembira, iaitu kedatangan bulan Ramadan kepada para sahabat, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i daripada Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Nabi menyampaikan berita gembira kepada para sahabat. Baginda bersabda,
Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Nabi bersabda kepada para sahabat pada hujung-hujung Syaban dalam khutbah baginda, sungguhnya bulan Ramadan telah tiba, merupakan bulan keberkatan. Allah mewajibkan untuk kamu berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu syurga dibuka, manakala pintu neraka ditutup. Malah syaitan turut ikat. Selain itu, pada bulan itu juga terdapat satu malam yang lebih baik pada 1000 malam. Siapa yang diharamkan daripada mendapat kebaikannya, maka terlepaslah baginya peluang tersebut. Ini ada merupakan khutbah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Saya sengaja baca awal tuan-tuan, supaya kita buat persiapan. Kita baca hadis ini kepada anak-anak, kepada isteri, duduk, kumpulkan mereka, beritahu mereka untuk get ready. Kalau kita tak mampu sembahyang di masjid, mungkin kerana kerja, mungkin kerana sakit dan sebagainya, milikilah Quran besar macam belakang ni tuan-tuan, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam sembahyang tarawih ketika di rumah bersama dengan anak isteri. Saya pernah ajar pada tuan-tuan bagaimana cara memegang Quran ni. Ada stand yang dibekalkan, tak ke depan, baca. Ajar anak-anak lelaki kita untuk jadi imam. Wakafkan untuk ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Antara perkara penting yang betul kita lakukan bila ayah ibu telah meninggal dunia, tuan, untuk dapatkan bagi mereka ni ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Wakafkan Quran untuk mereka. Gali perigi untuk mereka. Apalagi tuan-tuan, binalah masjid untuk mereka. Kalau tak bina masjid pun kita mampu hadiah kapet ke. Ada kadang-kadang di setengah-setengah masjid tu mengatakan kita perlu betulkan dom. Dom ni. Betulkan kubahnya. Maka diberi oleh IJK Masjid yang kreatif ini seluas yang lahat kita masing-masing berapa kali berapa. Dermalah tuan-tuan. Niatkan untuk ayah ibu kita telah pergi. Dan bina rumah untuk anak yatim sebagai contohnya. Kita tak mampu buat pun bagilah sebahagian apa yang kita ada. Jadi wakafkan Quran juga satu daripada perkara yang penting untuk jadi jariah selepas kematian. Baik. Syukurlah Asmani. Barakallahu fikum. Ila ulfah. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini asalnya memberi peluang kepada manusia untuk mengucapkan selamat dan tahniah sesama mereka sempena kedatangan Ramadan. Tengok, ini merupakan tahniah. Baca doa ini, hadis ini, yang merupakan satu peringatan penting untuk anak isteri kita, keluarga kita, pekerja-pekerja pejabat kita, bahawa bulan ni tolonglah tinggalkan maksiat. Daripada Syaban menuju ke Ramadan, tolonglah berhenti buat maksiat. Stop. Bagaimana orang mukmin itu tidak merasa gembira dengan terbukanya pintu-pintu syurga? Bagaimana orang yang berdosa tidak gembira ditutup pintu neraka? Bagi orang yang berakal, bagaimanakah dia tidak gembira di saat mengetahui syaitan diikat? Bulan apakah yang menyamai bulan Ramadan ini? Tak ada bulan lain, tuan-tuan. Kan itu dalam hadis lain Nabi bersabda, atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Telah tiba kepada kamu bulan yang merupakan penghulu sekian bulan, sambutlah dia dengan ucapan selamat datang, famarhaban bihi wa ahlan. Diriwayatkan bahawa Nabi berdoa sebelum kedatangan Ramadan. Bila tiba bulan Rajab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, Engkau telah berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umur kami supaya menemui Ramadan. At-Tabarani yang lain menurutkannya daripada Anas, manakala Mu'alla bin Fadl berkata mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan dengan Ramadan. Kemudian bila habis Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan bagi mohon kepada Allah ihsannya supaya amalan mereka diterima. Tengok tu, tak genti-genti doa. Kaum mukminat, kaum ibu, saudara-saudari, andai kalian ada yang keuzuran, doa tetap kena kita panjatkan kepada Allah. Kerana doa tidaklah ditegah ketika kita sedang uzur. Semayang tak boleh, baca Quran tak boleh, puasa tak boleh, tapi doa boleh. Maka teruskan berdoa kepada Allah SWT. Yahya bin Kathir bin Abi Kathir berkata, antara doanya ialah, ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, sampaikan salamku kepada Ramadan, dan terimalah amalanku dalam bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan dan puasa pada bulan tersebut merupakan satu nikmat besar yang telah ditakdirkan Allah untuk sesiapa bertemu dengannya. Kita pun tak tahu, tuan, adakah umur kita panjang dapat temu Ramadan pada kali ini ataupun tidak. Hal ini dibuktikan dengan hadis mengenai 3 orang lelaki, 2 daripadanya telah mati syahid, manakala yang ketiga pula hanya mati di tempat tidurnya. Kemudian seorang telah mimpi bahawa lelaki tersebut memasuki syurga lebih awal daripada 2 orang temannya yang mati syahid itu. Lalu Nabi SAW sabda,
Alaysa shalla ba'dahuma kaza wa kaza salatan wa adraka Ramadan fasamahu walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ad mimma baina as-sama'i wal ard. Kan kepelik, 3 orang. 2 orang mati syahid, tinggal seorang yang tak mati syahid tapi masuk syurga lebih awal daripada 2 orang mati syahid itu di akhirat. Macam mana tu? Nabi telah mengatakan, Nabi telah bersabda, bukankah yang mati kemudian itu telah bersemayang begitu banyak selepas 2 orang rakan yang mati syahid? Bukankah dia telah menemui Ramadan dan berpuasa bersungguh-sungguh padanya? Demi diriku di tangannya, sungguhnya beza di antara mereka umpama langit dan bumi. Bukanlah memperkecilkan nilai jihad bagi mereka mati syahid, bukan. Tapi nak menunjukkan kepada kita peluang rahmat Allah ni terbuka walaupun kita tak mati syahid, supaya kita dapat berlumba-lumba lebih awal daripada mati syahid dengan syarat laksanakan solat bersungguh-sungguh. Ya, Datuk Maradhi barakallahu fikum. Dan tunaikan puasa Ramadan dengan bersungguh. Jangan jadikan ia beban. Kalau anak-anak kita masih kecil, susah nak puasa, nangis dia, budak 7 tahun, 8 tahun jangan lekas bagi dia buka. Cuba ajak dia main dulu. Anak-anak sahabat Nabi dulu pun ketika mereka menangis, tak tahan, puasa lagi pula. Mereka puasa belas jam, lebih banyak daripada kita, lebih panjang. Kalau sebut Ramadan ni, perkataan bahasa Arab, Ramda, berarti batu-batu kerikil yang terdapat di padang pasir itu, yang sungguh panas. Ramadan sangat panas. Maka para sahabat yang mulia ni, kalau anak-anak mereka nangis minta nak buka puasa, maka mereka akan bawa mereka keluar main-main sampai dilupa, sampai tiba waktu maghrib. Ya, kalau kita latih anak kita untuk semayang pada usia 7 tahun, maka 7 tahun juga kita ajar dia puasa. Bagi ganjaran kepadanya, bagi kepadanya reward. Melainkan kalau ada penyakit tentu yang doktor mengesahkan tidak wajar untuk dipuasa, maka boleh ditangguhkan ke umur yang lambat selepas itu, tak mengapa. Tapi kalau dapat, didiklah daripada kecil untuk puasa, bagi dia ganjaran. Satu hari RM1 ke, satu hari RM5 ke, ikutlah kepada kemampuan. Sesiapa yang dirahmati pada Ramadan, maka beliau ialah almarhum. Almarhum ni bukan orang yang mati tau. Almarhum makna orang yang dirahmati oleh Allah. Kita kalau sebut almarhum ni nampak orang mati, tak. Kan kali Jumaat Imam berkata rahimakumullah, Allah merahmati kamu. Mana merahmati ni? Sayang. Apa soalan ni? Boleh guna untuk salat tarawih tak lama lagi. Ya. Ni mushaf ni kita boleh gunakan untuk salat tarawih. Jadi imam kat rumah ke, ni boleh adjust. Kalau nak macam ni ke macam ni. Kalau ayah ibu kita sudah pun uzur, nak baca Quran nak pegang tak nampak, Al-Quran besar ni boleh peranan bantu dia untuk diduduk. Boleh adjust ketinggiannya kat sini. Nak tinggi ke nak rendah kan, ada tempat adjust kat sini. Ni. Nampak kan? Ya. Maka Quran ni sangat berguna, dan tambah pula ada sistem wakaf ibtidak kat sini yang dipopori oleh almarhum Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Maka Quran peringkat dunia. Ini Quran namanya Quran Qiyam. Qiyam mengambil sebenarnya qiyamul lail. Boleh juga kita gunakan masa sembahyang fardu pun boleh. Boleh tengoklah YouTube bagaimana saya gunakan. Tunjukkan kaedah membuka muka surat ketika kita sembahyang pakai Quran besar ni. Stand ni pun kuat. Tuan-tuan jangan pandai-pandai beli kat Shopee. Kadang-kadang stand yang ada tu tak kuat, dia tak boleh support berat Quran ni. Berat berapa kilo ni tuan-tuan ni. Ya. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telaga Biru ataupun daripada Zahzan Travel. Manfaat Quran ni insya-Allah boleh hadiahkan untuk adik-adik kepada ayah ibu kita yang sudah uzur. Moga-moga mereka boleh baca Quran dan boleh khatam Quran dalam sembahyang. Letak niat kita supaya kita dapat khatam Quran dalam tarawih, ataupun dapat khatam Quran dalam sembahyang tahajud kita. Letak niat tuan. Moga Allah beri pahala yang besar atas usaha kita. Rusina manaf. Alhamdulillah. Baik. Wahai orang yang telah lama menghilang daripada kami, sungguhnya hari kedamaian makin hampir. Wahai orang sentiasa dalam kerugian, sungguhnya hari perniagaan yang menguntungkan sudah betul-betul dekat. Ini mindset kita tuan-tuan. Kita kena berniaga dengan Allah tau. Kalau berniaga ni seronok nampak, kerana banyak Allah gunakan ayat dalam Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah guna banyak kali perkataan berniaga. Apa tujuannya tuan-tuan? Habib Mahdi, supaya kita rasa seronok. Kerana berniaga ni, orang berniaga jadi kaya dengan cara yang betul. Maka kita juga berniaga dengan Allah, kerana Allah sebut banyak kali perkataan berniaga ini. Baik.
Jika dia tidak mendapat keuntungan pada bulan ni, bila lagi dia dapat keuntungan? Kalau orang berniaga pasal malam tu, dia berniaga Isnin sampai Jumaat, tak untung. Hari Sabtu, Ahad tu keuntungan cover untuk sepanjang bulan. Ya, betul tak? Kadang-kadang hujung bulan tu dia berniaga pada hari orang dapat gaji, cover sebulan yang dirugi. Maka demikian juga tuan-tuan, Dang SB nanti boleh tengok dekat, boleh cek dekat www.telagabiru.com.my. Saya pun tak ingat kok ada promosi dekat Ramadan sekarang, saya tak ingat harganya berapa. Ya, baik boleh guna waktu salat fardu. Ya, betul. Ustaz nulis dah masukkan. Terima kasih. Boleh cek dekat telagabiru.com.my. Tengok harga ada promosi sekarang ke, saya pun tak ingat, tak pasti. Baik, terus lagi. Jadi kita berniaga dengan Tuhan, jadi Ramadan ni bulan untuk kita mengawal keuntungan. Allah tidak rugi sedikit pun daripada keuntungan yang diberi pada kita, tuan-tuan. Kejarlah, tuan-tuan. Azam ni sekarang, mindset kita ni, tuan-tuan. Alhamdulillah saya hadiah kepada cucu Ella Ulfah. Barakallahu fikum. Tahniah, mudah-mudahan telah hadiah kepada anak cucu kita satu benda mendekatkan mereka kepada Allah. Berapa ramai yang menyeru, marilah menuju ke kejayaan, namun kamu masih lagi jadi orang rugi. Berapa ramai orang mengajak kepada kebaikan, tapi kamu menerus melakukan kejahatan. Berapa ramai orang mengharapkan dapat puasa Ramadan, namun harapannya tidak tercapai kerana dia telah pun masuk ke alam kubur. Berapa ramai yang menyambut hari ini tapi tak sempat menyempurnakannya. Berapa ramai mengharapkan esok tapi tak sempat merasainya. Jumlahnya engkau dapat melihat kematian dan perjalanan sehingga engkau akan membenci pengharapan dan tipu daya. Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya yang terakhir. Beliau berkata, sungguhnya kamu semua tidak diciptakan tanpa faedah dan tidak ditinggalkan dengan sia-sia. Sungguhnya kamu empat tempat kembali yang telah ditentukan Allah untuk memisahkan antara hamba-hambanya. Oleh itu rugilah mereka yang terkeluar daripada rahmat Allah dan sangat luas, dan rugilah mereka yang diharamkan syurga yang seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu melihat bahawa kamu berada dalam kalangan keturunan yang binasa? Itu juga keturunan selepas kamu, sehingga kamu menemui sebaik-baik pewaris. Setiap hari kamu mengiringi jenazah pulang kepada Allah, lalu kamu meninggalkannya, kamu biarkannya dalam lukahan tanah, tidak bantal dan tidak rata. Sungguhnya Allah telah memisahkannya dengan para kasihnya. Dia menetap dalam tanah, menanti hari balasan, tidak memerlukan apa yang ditinggalkan, tapi sangat memerlukan amalan terdahulu ditinggalkan. Ya, kita buat harta banyak-banyak, kita kumpul harta banyak, ya akan jadi warisan. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itu yang menjadi simpanan akhirat kita, tuan-tuan. Ingat baik. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sebelum tiba saat kematian. Sungguhnya aku berkata kepada kamu semua perkataan ini, sedangkan aku pun tak mengetahui siapa yang mempunyai dosa lebih banyak daripada aku. Ini siapa kata, tuan-tuan? Umar bin Abdul Aziz. Nasihat dia kepada rakyat jelata. Oleh itu aku mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Beliau menarik selendangnya dan menangis tersedu-sedu, lalu turun dari mimbar. Selepas itu beliau tidak lagi ke mimbar sehinggalah beliau mendengar dunia. Sungguh Allah merahmatinya. Jadi Umar bin Aziz nasihatkan rakyatnya, ingat baik, ambillah peluang. Ya, barangkali kita sampai kepada Ramadan, barangkali kita tak sampai, kita pun tak tahu. Tapi mindset kita daripada detik ada sekarang, manfaatkan. Kamu lahirnya, Qurannya, sembahyang sunatnya, sembahyang awal waktunya. Apalagi tuan, sedekahnya, infaknya, ya, zakatnya. Sebab kita baca pada bab yang lalu bagaimana para salafus salih bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan Syaban. Mereka tahu Syaban adalah bulan ketentuan ajal yang Allah wahyukan kepada Israel itu. Israel mengetahui tarikh kematian orang pada bulan Syaban tiap tahun, maka Nabi SAW banyakkan puasa supaya malaikat Israel ditugaskan untuk mengambil nyawa ini, melihat fulan bin fulan sian, fulan bin fulan, umurnya dah dekat, puasa dia, baik dia, mindset dia betulkan. Tuan, bulan Syaban, bulan betulkan mindset kita. Jangan kita rugi sepanjang masa. Datang Ramadan yang dilipat gandakan ganjaran oleh Allah pun kita rugi juga. Ini memang tak patut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini memanglah orang tak ada guna di sisi Allah SWT. Ya, kalau anak-anak itu telah pun dibocorkan kepadanya soalan-soalan yang bakal masuk dalam periksaan penting, dia buat tak peduli, dia buat tak tahu, maka dialah menempah kehancuran sebenarnya. Itu tamsilan yang mungkin boleh kita berikan ketika nak kita sibuk buat SPM sekarang, tuan-tuan, melalui SPM. Kita doakan untuk mereka kejayaan. Jadi sekali baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Jangan lupa tuan dan tuan dapati kuliah ni ada manfaat padanya. Tolonglah sokong kami di Zazan Travel pada hari-hari yang sangat memuji ni, tuan-tuan. Kita nak travel pun tak senang macam dulu. Tapi kami ada import korma dari Palestin sebagai contohnya. Ini korma McJoel namanya. Besar ni, tuan. Tengok dalam dia, tengok sikit. Melia dia orang.
Ni kurma Mekjol namanya, dari Palestin. Segar tuan-tuan ni. Ni besar-besar tengok. Ni saya buka untuk tuan-tuan ni. Lili Helio dapatkan Quran Qiyam tadi, dapatkan kurma Mekjol yang kami bungkuskan dengan begitu indah macam ni tuan. Senang untuk bawa ke mana. Ada pelapik lagi kedap udara, ditutup, letak dalam kereta, tuan boleh buka puasa dengannya, bersahur. Bagi mereka mengamalkan diet, ini kurma yang sangat baik untuk mereka. Kurma Mekjol namanya. Dapatkan daripada Zazan Travel. Ingat Mekjol, ingat Zazan Travel. Kami juga ada kurma Ajwa dari Madinah, ada sijil lahirnya. Tuan, sangat segar tuan-tuan. Saya tunjuk kepada tuan-tuan ni. Ni banyak dah saya makan tuan-tuan. Tuan tengok, tuan lihat bagaimana kualiti yang ada yang kami import dari Madinah. Tengok ni. Nampak? Kilat buka tuan-tuan. Nampak? Ya Allah, macam bau petik di pokok. Inilah kurma Ajwa yang disabdakan dalam hadis Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun nasirun. Siapa yang makan kurma Ajwa setiap pagi 7 biji, maka Allah akan pelihara dia dari racun dan juga sihir. Link untuk beli kurma. Terima kasih Ustaz Nulis. Barakallahu fikum. Dapatkan daripada Zazan Travel. Kami punya kurma Ajwa Aliyah dari Madinah. Ada sijil lahirnya. Certificate originnya. Bukan kita ambil di tempat lain. Kurma Ajwa dari Madinah. Dapatkan tuan daripada Zazan Travel. Tuan-tuan hanya mudah untuk klik. Dan insyaAllah akan sampaikan tuan-tuan kepada order. Tuan-tuan boleh dapatkan untuk Ramadan, untuk Syaban kita puasa sunat waktu sekarang. Jangan lupa kita ada juga ada birkah Habatus Sauda yang kami proses, yang Nabi sabdakan bahawa dalam Habatus Sauda ada rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Inilah tuan-tuan. Inilah dia. Birkah Habatus Sauda yang telah diproses, mudah untuk kita nikmati. Makan 2 pagi 2 malam. Bismillah. Alhamdulillah. Dapatkan daripada Zazan Travel. Juga tuan-tuan boleh klik dan tuan-tuan boleh jadi affiliate member. Kalau tuan-tuan klik dan masuk di OnPay Zazan Travel, tuan-tuan menjadi wakil jualan. Dan setiap jualan yang berlaku melalui tuan-tuan punya kod itu, link itu, maka tuan-tuan akan dapat hadiah dari kami, jualah. Akan dapat komisen. Nak tak? Ramai adik-adik beli melalui tuan-tuan dapat hadiah. Nanti bulan-bulan, ujung bulan tuan-tuan boleh collect nilai RM-nya, hadiah daripada kami. Mari tuan-tuan join bersama. Terima kasih Asfani Ahmad. Terima kasih tuan-tuan dapati ada manfaat pada kuliah malam ni. Tolonglah sokong kami di Zazan Travel, dapatkan kurma Ajwa, kurma Mekjol dan juga birkah dan juga Quran Qiyam ini daripada kami. Mudah-mudahan ada keberkatan pada kuliah yang disampaikan pada malam ni. Kita dah habis dah cerita tentang bulan Syaban. Lepas ni kita kembali bincang balik semua kitab Adabul Mufrad dan juga kitab tafsir jalan lain ni. Kita bincang juga tentang hadis-hadis hukum. Hadis hukum. Dan saya juga bercadang nak bawa pada tuan-tuan tentang diskusi hukum hakam. Dia pun menarik untuk kita tahu hukum hakam daripada kumpulan-kumpulan fatwa ulama-ulama tempatan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam kuliah ni. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan, doa tuan-tuan. Sesama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Asfani Ahmad. Sama kita doa di ujung ni. Dan Allah memberkati kita, menerima doa kita dengan adanya orang-orang salih di kalangan yang hadir ni. Allah mustajabkan dengan sebab ihsannya terhadap orang yang salih ini. Mudah-mudahan orang salih di kalangan tuan-tuan lah. Moga Allah menerima doa kita pada malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفست ولا كربا إلا نفست ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا هجة هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلى أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Mulia Raja Uzlin, Joya Badar, Liza, Ad, Jana Yusof. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Oh ya, malam esok saya ada program di TV Hijrah. Rakaman tak siap saya pada waktu lebih kurang macam ni. Malam esok kita tak ada kuliah. InsyaAllah hari Jumaat dan Sabtu nanti kita sama kuliah. Terima kasih tuan. Jumpa lagi malam Jumaat nanti. Hari Jumaat dan Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khawatimalikum. Naharia. Tinggalkan kalian di bawah jagaan Allah khairiyah. Kasih sayangnya, rahmatnya, perhatiannya, penjagaannya, kerana dia maha sempurna penjagaannya. Jumpa lagi tuan pada hari Jumaat dan Sabtu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiz Hamid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah Ismail, Zulina Zubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Farhana. Oh ya, ada cerita saya nak bawa, saya lupa dah lah. Nanti hari Jumaat dan Sabtu lah. Hari Jumaat dan Sabtu Suspense sikit. Tunggu hari Jumaat dan Sabtu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.